أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقني فهما وبي يسر وطاعتي والحمد لله رب العالمين. Yang dirahmati Tuan Imam, pegawai-pegawai masjid, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para ustaz, para alim ulama, sidang jemaah muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari Jumaat yang mulia ini kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala iman dan taqwa. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari Jumaat yang mulia ini kita masih lagi diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi disuluh jalan untuk menuju ke surau, ke masjid, untuk sama-sama kita mencari ganjaran dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana hari Jumaat yang mulia ini Allah masih lagi panjangkan usia kita sehingga kita berada pada hari Jumaat ini dan dapat kita sama-sama menunaikan fardu Jumaat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keredaan kepada kita dengan bertemunya Ramadan di penghujung Syaban ini. Mudah-mudahan kita sama-sama wabalighun Ramadan. Sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam bulan Ramadan yang hanya beberapa hari saja lagi. Tetamu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum daripada kamu, untuk menjadikan kamu sebagai orang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa merupakan salah satu di antara rukun iman, rukun Islam. Menunjukkan kepada kita tentang ketaatan kita dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun puasa ni adalah satu perbuatan hati, perbuatan zahir, iaitu dengan kita berniat dan kita melakukan tanpa makan dan tanpa minum pada 4 bulannya. Mudah-mudahan pada hari ini kita juga ada saudara kita Muhammad Azam daripada Taman Sentosa yang telah kembali ke rahmat Allah pada malam tadi. InsyaAllah lepas Jumaat nanti kita sama-sama menunaikan solat jenazah kepada beliau, yang mana jenazah telah pun sampai. InsyaAllah bila sama-sama kita ambil peluang dan ruang ini untuk kita sedekahkan Fatihah kepada Allahyarham. Mudah-mudahan ditempatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan salafus salih, dan juga Allah hindarkan beliau daripada azab kubur dan azab api neraka. Wa qazal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pada Jumaat ini, kesempatan yang ada ini, saya menyambung satu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, "Awsani Khalil sallallahu alaihi wasallam bisab'in." Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepadaku dengan 7 perkara. Hari ini sampai masih lagi membicarakan tentang wa an asila rahimin wa in jafan. Pada perkara yang ketiga, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar aku menyambungkan silaturahim meskipun mereka berlaku kasar kepadaku. Saya sambung balik sebab hari itu tak ada habis. Apabila kita sebut tentang silaturahim, saya baca dah itu bagaimana di kalangan Iman Allamah Rajhi mengatakan bahawa Ar-Rahim itu berasal daripada perkataan rambut ataupun berbentuk rahim. Bila sebut rahim, ia juga merupakan pengertian yang lebih jelas, iaitu kerabat, kaum kerabat, ahli keluarga. Ada juga para ulama mentafsirkan bahawa ar-rahim itu iaitu persaudaraan terdekat. Ada juga mengatakan bahawa ar-rahim itu iaitu orang yang kita kenal, menjadi kawan, teman, sahabat kita dan sebagainya. Kerana di antara orang-orang yang bertakwa kepada Allah, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi al-arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Surah An-Nisa ayat yang 1. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya dan kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah itu dan disambungkannya. Dalam tafsir ayat ini, kata Imam Ibn Jarir An-Tabari radhiyallahu anhu mengatakan bahawa pada ayat di atas Allah Subhanahu wa taala menganjurkan hamba-Nya agar menyambung hubungan kerabat, kaum yang memiliki hubungan rahim, dan serta tidak memutuskannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan antara penyambungan silaturahim iaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyanzil rahim." Barang siapa beriman kepada Allah dan pada hari akhirat, hendaklah dia menyambungkan silaturahim, iaitu persaudaraan. Dengan bersilaturahim, Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezekinya
dan memanjangkan umurnya. Sebaliknya orang yang memutuskan silaturahim akan disempitkan rezekinya dan tidak diberi keberkatan pada hartanya. Pada bulan yang lalu saya dah sebut, kadang-kadang kita sebut silaturahim ini kepada orang, kita salahkan kepada orang di bawah. Ibu bapa salah kepada anak-anak. Bapa saudara salah kepada anak saudara. Yang dia nampak dia yang besar. Pada hakikatnya dalam kaedah ini dia tak kira siapa dia. Sebab di antaranya Nabi SAW menyatakan bahawa aku benci orang yang memutuskan persaudaraan. Berarti orang kata Nabi SAW, orang memutuskan persaudaraan, dia telah memutuskan hubungan dengan Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Adapun haram memutuskan satu rahim itu jelas. Pada hadis Nabi SAW, la yadkhul jannah qati'an. Tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Sebab itu berhubungan silaturahim ini memberi pengertian yang cukup luas, yang cukup besar. Ada orang yang putus silaturahim ini ke putus saudara, tak menghalalkan hubungan persaudaraan. Ada siapa perekat macam tu. Ada bapa hamba anak, halau anak keluar pada rumah. Sebab tu saya pada dulu saya sebut kan, antara kewajipan seorang bapa, kita selalu sebut anak derhaka, tapi pada hari ini jarang kita dengar ibu bapa derhaka. Yang berlaku pada hari ini banyaknya ibu bapa yang derhaka. Apa maksud ibu bapa derhaka? Kata daripada Abu Jabir, dan pada jumhur ulama menyebut bahawa bapa yang derhaka itu kerana tidak menunaikan kewajipan hak dia sebagai bapa. Ibu bapa yang tidak menunaikan hak dia sebagai ibu bapa kepada anak-anak, dia ada hak dia. Anak dia ada hak kepada ibu bapa dia ada hak kepada anak-anak. Kita bila anak tak taatkan kita kata dia derhaka. Tapi berapa ramai hari ini yang ibu bapa derhaka kepada anak-anak kerana tidak menunaikan hak kepada anak-anak. Tak beri ilmu, tak tegur tentang kesilapan dosa dia, tak tegur tentang hukum hakam dia. Kadang-kadang ada ibu bapa ni dia faham, dia tahu tentang halal haram, tapi nak tegur anak-anak ni takut anak terasa, takut anak menantu terasa kan. Padahal yang ni yang disebut oleh jumhur ulama mengatakan bahawa ibu bapa yang masuk neraka kerana apa? Kerana kesilapan mereka tidak menegur anak-anak. Ni kerana tak tegur anak, sebab hak anak tadi ada pada ibu bapa. Walaupun anak-anak tu pun dah berkahwin sekalipun, kita masih lagi ada hak. Ibu bapa ni ada hak lagi tegur satu benda. Kita sanjung anak-anak sebab dia bagi harta. Buat balik kereta Honda Accord sebiji kat bapa. Allah senyum melerai. Itulah anak yang paling bertuah, paling bahagia, paling membahagiakan hidup dia. Walaupun anak tu tak semayang, walaupun anak tu tak tutup aurat, walaupun anak tu tak mengamalkan syariat Islam, tapi kerana apa? Kerana anak dia memuaskan hati dia, memuaskan hawa nafsu dia, puas hati. Pasal apa? Dapat hak yang dia nak, harta. Bagi 5,000 sebulan, Allah, baguslah anak yang paling bertuah, tak ada lah kan? Tapi kalau anak yang boleh jadi imam, leceh kan? Leceh anak yang boleh baca Quran, leceh. Berapa ramai hari ni bapa tak peduli soal anak-anak tak semayang. Ini bapa yang derhaka. Bapa yang derhaka kepada anak-anak sebab apa? Dia tak hakkan kepada anak-anak, tak tegur, tak suruh. Tak semayang, tak kisah. Berbeleseran lelaki perempuan sampai pukul 1 pagi duduk depan bank, Alliance Bank. Ni mata saya tengok pukul 1 pagi. Macamlah rumah tak ada, mak bapak tak ada. Entah. Kita tegur dia. Ni main mana di pukul 1 pagi ni duduk depan bank. Ada 2 orang relax. Berjumpa situ, subhanallah. Boleh keluar daripada rumah. Mak bapak tak kisah benda ni. Banyak entan. Tempat kita entan nak cerita lah entan. Zamanlah.
Nah, maka bersilaturahim itu dapat melakukan dengan cara apa? Berkunjungan. Menghubungkan silaturahim ni kunjung-mengunjung. Sebab tu zaman-zaman dulu, walaupun tak ada kereta mak ayah kita, walaupun tak ada motor, naik basikal. Dia bawa anak-anak jalan rumah saudara dia. Kenal ni pak saudara, ni sepupu, ni sepupu ayah, ni dua pupu ayah, ni dua pupu mak, dia berkenal. Kita hari ni, kau duduk di rumah lah. Biar mak dengan ayah je berjalan. Naik kereta. Kosong. Mak nak dating dengan ayah. Nampak tak? Ni. Sampai hingga anak tak kenal sepupu. Anak tak kenal saudara dia. Macam mana pernah berlaku. Dua beradik kahwin. Sebab tak kenal. Dua beradik ni, mak ayah berpisah masa kecil. Masa budak-budak ni kecil. Buat lagi satu seorang. Sampai mereka nikah. Ayah ni, hak perempuan duduk dengan ayah. Hak lelaki duduk dengan mak. Kan? Tak ada masalah. Akhirnya masuk universiti, si abang ni mengorak adik dia dapat. Tak tahu dia beradik. Akhirnya menikah. Nikah dapat anak 2 orang, baru tahu dia 2 beradik. Tetap baca sahabat. Berlaku di Perak. Nak abang kata apa dia? Sebab tak tahu dia beradik. Sampai putus hubungan terus. Putus terus hubungan. Sepupu sepapak tak kenal. Accident baru kenal. Bertumbuk riuh baru kenal 2 beradik. 2 sepupu sepapak. Rupanya keluarga. Ini keadaannya yang berlaku pada hari ini. Kenapa? Tak mempedulikan. Tak ambil khabar. Tak tahu khabar. Sebab tu dalam kaedah Islam dia kena bertanya khabar. Memberi hadiah. Bersedekah dan sebagainya. Kalau tahu ada beradik kita ada yang miskin, pergi cari. Ini lebih aula. Lebih afdal. Lebih afdal bagi sedekah tu kepada kaum kerabat, adik-beradik. Sepupu sepapak kita, ada yang susah, duduk jauh. Nak macam mana? Dia Pahang. Johor dia boleh pergi? Nampak tak? Tapi Pahang tak boleh nak pergi cari adik-beradik. Rasa rugi isi minyak kereta pergi cari adik-beradik, dah. Dan rasa tak rugi. Habis duit, pergi shopping. Pergi duduk di pulau, makan angin di pulau. Sewa boat, houseboat, duduk di pulau 3 hari 3 malam. Tapi adik-beradik tak peduli. Ada hak jenis macam tu. Seronok. Bawa anak-anak dia pergi makan angin. Tak. Sepatutnya bawa anak-anak pergi kenal adik-beradik. Itu kaedah dah. Dan juga menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi lebih muda dalam rumah. Maka orang tua dia kena hormat orang muda, dan orang nak orang muda hormat pada orang tua kena tunjuk kehormatan kepada orang muda. Itu kaedah dah. Kita dah orang tua nak suruh budak-budak hormat dia, yang dia sendiri kurang ajar. Nak dia cakap kasar, jokoh budak-budak muda. Jangan. Ini di antara benda yang ditegah. Serta kebanyakan terusnya mereka ini berada-ada. Padahal kita hari ini senang, SMS ada, WhatsApp ada, boleh bermesej, tanya khabar. Dan jarang sekali pergi ziarah. Ini kerana apa? Kerana benda yang disyariatkan, sunnah Nabi SAW. Berkunjung, cari saudara. Kita jangan duduk balas. Kita je pergi, dia tak mari pun. Nampak tak? Lepas bagian kita. Hak yang dia, urusan dia pula. Kita pergi cari, lepas bagian kita. Allahu Akbar. Dan seringkali berdoa untuk kebaikan mereka. Tidak hasad dengki terhadap mereka. Dan mendamaikan dengan daripada bersisifahan. Dan bersemangat untuk mengukuhkan hubungan mereka. Boleh juga dengan menziarahinya ketika sakit. Memenuhi undangannya apabila dijemput. Dan bersemangat untuk berdakwah. Dan mengajak mereka kepada apa? Pemahaman agama. Dan mengajak mereka bertauhid. Dan mengikat sunnah Nabi SAW. Serta menyuruh mereka melakukan kebaikan. Dan melarang daripada mereka melakukan maksiat. Berikanlah hadiah-hadiah kebaikan kepada mereka. Yang beri manfaat. Buku-buku contohnya. Benda yang beri manfaat. Hubungan baik ini haruslah terus berlangsung dan dijaga dengan karib. Dengan karib kerabatnya. Dengan baik. Dan beristiqamah di atas sunnahnya. Adapun terhadap karib kerabat yang kafir dan fasik dan berlaku bid'ah, maka menyambung kekerabatan mereka dan dapat melalui nasihatnya dan memberikan peringatan akan mereka. Ini kerana silaturahim. Kita pergi ziarah orang, kita berdoa kepada mereka. Doa kepada kaum kerabat kita. Di antara benda yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budun illa iyyahu wa bil walidaini wa ihsan. Dan Rabbmu dan merintahkan agar kamu tidak beribadah. Ima yablughana indaka kibar wahduhuma aw kilahuma fala yaqul lahumā afil. Dan mereka ini, dan hanya kepada mereka dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Dan jika salah seorang di antara kedua-duanya dan kedua-duanya sampailah usia lanjut dan memelihara mereka, dan maka janganlah sekali-kali kamu mengeluarkan perkataan uffin wala tahawhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan janganlah kamu membertak kedua-duanya. Di antara yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah peringatkan kepada wakhfid lahuma jannaha lazurril minal rahmati wa qurabbi warhamhuma kama rabbayana saghira. Dan Allah ajar kepada kita, ucaplah kepada keduanya dengan perkataan baik dan rendahkanlah dirimu terhadap kedua-duanya dengan penuh kasih sayang, dengan ucapan wahai Tuhanku, sayangilah kedua-duanya sebagai mereka telah mendidik sewaktu aku kecil. Di antara peringatan yang Allah ajar kepada kita, nak jadi orang yang mendapat mardatillah, keredaan Allah, reda kita duduk kepada ibu bapa kita, duduk kepada orang tua kita. Sebab tu dia ajar kepada kita ni, jangan sekali-kali kita ni bal uffin, jangan sekali-kali kita ni memalingkan muka kita daripada mereka. Janganlah sekali-kali kita perkataan pun tak boleh, sebab peringkat macam tu. Bil walidaini adalah sebaik-baik kepada siapa dia? Kepada ibu bapa kita. Baik berupa bantuan, doa, kunjungan mengunjungi, ambil perhatian kepada mereka. Ni perkataan bil walidain. Yang dikatakan baik itu apa dia? Baik ni bukan setakat bagi duit. Dah masuk bank ini tiap bulan. Sebulan cukup je masa hantar duit. Ayah, duit masuk dah. Kan? Sebulan sekali telefon. Pasal beritahu duit masuk. Bukan yang tu. Dah, tapi sebaik-baik apa dia? Ambil tahu. Berdoa untuk mereka. Berdoa. Sebab tu ada Nabi kata apa? Doa ditolak sekiranya kita tidak mendoakan kepada ibu bapa. Doa kita ni tidak diterima oleh Allah SWT selagi kita tidak menyebut ibu bapa kita dalam doa. Subhanallah. Dan doa kepada siapa dia? Kepada saudara-saudara kita terdekat, jiran tetangga kita yang paling dekat. Ini doa yang paling afdal kita. Dan juga mereka itu siapa dia? Yang telah mati maupun yang masih hidup. Yang telah mati ataupun yang masih hidup. Bil walidaini adalah perbuatan baik dan yang paling baik. Diriwayatkan daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal? As-salatu ala waqtiha. Qala qultu summa ayyu? Qala birrul walidain. Faqultu summa ayyu? Qala jihadu fi sabilillah. Berarti amalan apakah yang paling utama? Ditanya kepada Rasulullah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, solat pada waktunya. Dalam riwayat lain disebut solat di awal waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Baginda menjawab, berbaktilah kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Baginda menjawab, berjihad pada jalan Allah. Sebab itu, selain itu Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya melarang kita berbuat derhaka kepada ibu bapa, terutama sekali orang tua. Sebab derhaka kepada kedua orang tua ini ada dosa yang paling besar. Sebab itu dah diingatkan kepada kita, dosa yang paling besar itu kenapa? Kerana kita nan menderhakai orang tua, dan sehinggalah Allah Ta'ala tutup pintu rahmat kita. Allahu Akbar. Orang yang derhaka kepada orang tua ini diancam tidak akan masuk syurga. Nabi SAW sabda, la yadkhul jannah anqu wala mutiminu qamri wala mukadzib muqaddari. Dan tidak masuk syurga anak yang derhaka dan meminum khamar, minuman keras, dan orang yang mendustai qadar. Kerana silaturahim memiliki sekian banyak manfaat yang sangat besar. Di antaranya dengan bersilaturahim berarti kita telah menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walladzina yadhiluna ma amara Allah bihi an yusalla wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'a hisab.
Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah agar dihubungkan dengan mereka, mereka takut kepada Rabb-Nya dan mereka takut kepada hisab yang buruk di akhirat. Sebab tu kita bila main bulan Ramadan, dekat kita nak main raya. Bila sebut Ramadan, banyakkan orang Melayu nak buat raya. Dia bukan nampak nak sembahyang tarawih, nak sembahyang tarawih, buat ibadah bulan Ramadan. Bila sebut Ramadan, dia nampak kaya. Nampak apa? Nampak raya. Nampak raya tu kan? Bila sebut Syaban dah, nak puasa dah, rupa dekat dah kita nak raya dah. Kan? Dia nampak raya tu kan? Sebab tu kita ni kena ambil apa dia? Persediaan kita untuk kita nak mendapatkan takwa dalam pada bulan Ramadan. Persediaan kita. Sebab tu Allah Ta'ala bagi, Nabi SAW beri kepada kita pada Allahumma barik Rajab Sya'ban wa baligh Ramadan. Ya. Kita muliakan Rajab Sya'ban. Nah, sebab tu kita galakkan berpuasa daripada awal. Latihan peringkat jasmani dan rohani kita persediaan untuk sambut Ramadan. Kan? Kenapa? Hikmah puasa ni banyak. Hikmah puasa. Sebab tu kita ni bila main dekat Ramadan ni kita study balik. Di antara patalan bulan Ramadan, apa yang menyebabkan batal puasa bulan Ramadan, sebab dia main setahun sekali. Dia main setahun sekali. Kita kena study, kena tahu apa dia apa tujuan puasanya, kenapa untuk berpuasanya. Bukan setakat nak menahan makan mulut daripada makan minum saja. Bahkan kita ni nak melatihkan rohani dan jasmani kita, nak lawan hawa nafsu kita pada bulan Ramadan. Bila perut lapar ni, dia sebenarnya banyak lagi. Benda-benda lain dia akan mari kepada kita. Di antara apa? Perangai-perangai kita hak uduh. Sebab itulah saya ingat pada 4-5 tahun lepas kan, ada di kalangan orang kita ni sampai peringkat yang Cina, orang kafir ni kan? Orang kafir lebih faham lagi pengertian puasa pada bulan Ramadan ni, walaupun dia tak puasa. Dia pula tukar report pejabat agama, telefon pejabat agama. Abang kata ni orang Melayu duduk dia tahu orang Islam duduk makan. Kan? Saya senang je jawab, hak duduk makan tu sahih tak Islam? Kan? Dia kata, bukan tak Islam kok. Anda dia Melayu, tapi belum tentu dia Islam. Kalau dia Islam mesti dia puasa. Dia Islam mesti dia sembahyang. Apa? Itu kaedah lah. Tapi tidak. Tak peduli bab semayang, tak peduli bab puasa, tak peduli soal masjid surau, tak peduli soal majlis ilmu. Ada hak sebahagian sampai peringkat macam tu. Subhanallah. Jangan sampai peringkat kita ni duduk dalam kanda macam tu, habislah. Tak ada apalah orang usung kita, kan? Di mana liang lahat. Waktu tu tak ada apalah, entah. Kan? Ni dah Allah Taala bagi kat kita ni kelebihan, ada lagi kelapangan kat kita. Sakit sampai hingga diberikan Islam ni sentiasa sampai peringkat apa dia? Dalam musafir kita dibenarkan berbuka puasa. Dalam keadaan keuzuran kita dibenarkan buka puasa. Dan digantikan pula. Tak diganti pula bayar fidyah. Sampai peringkat macam tu Allah nak ajak kita hantar. Macam juga sembahyang, ambil wuduk. Tak ada air kita boleh tayamum. Subhanallah. Tapi alasannya banyak. Alasan. Macam juga kita main puasa zaman moden ni. Sebab itulah kita tengok pada tahun lepas puasa, subhanallah, pakat duduk dalam rumah. Bazar Ramadan pun tak ada. Allahu Akbar. Rasa macam puasa paling baik. Puasa paling baik. Mata puasa, hidung puasa, semua puasa. Duduk dalam rumah senyap. Bila keluar ni macam-macam mata duduk tengok pula. Kan? Sebab tu kita kena puasa macam mana? Puasa kena jaga. Perkara-perkara yang menyebabkan kurangnya pahala puasa, iaitu kena pakat jaga. Sebab tu kita peringatlah. Anak-anak dara kita nak keluar bazar Ramadan, bagi tutup pakaian elok sikit, kan? Jangan batal puasa orang. Kan? Apa salahnya kita nasihat tuan-tuan? Saya tegur. Jumpa di bazar Ramadan ni, kalau tak mau puasa, kalau tak puasa pun jagalah orang puasa sama. Kalau rasa tak mau puasa, jangan duk main bazar Ramadan, duduk rumah. Kasarlah sikit ayat dah kan. Tapi kena kasar. Kena kasar. Kita tegur. Kadang-kadang dengan pakaian dia, subhanallah, memang betul dia nak main beli kuih, kita tahu. Kadang-kadang dia pun kata, dia pun puasa apa lagi, rambut pun tak tutup, aurat pun tak jaga, macam mana? Tu kah? Dia pun tanya kita balik. Tu seronok. Dia tanya balik, kalau puasa dia kena tutup aurat kah? Kita mula panjang nak syarah kat dah. Nampak tak? Jadi ini tanggungjawab yang kata mak bapak kena bagi. Mak bapak kena beritahu dekat dah. Kita janganlah mentang-mentang kita dapat gaji 200 sebulan kita buat senyap. Jangan duk makan rasuah. Nampak? Makan rasuah dengan anak-anak.
Allahu Akbar. Nah, kenapa? Di antara perkara yang paling diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu bi rizqihi wa yusanu lahu fil amsarihi wal yadhli rahim. Barang siapa yang suka diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Allahu Akbar. Kita nak paling berkat, tuan-tuan. Macam kita tengok orang mati, kita cemburu tengok orang mati hari Jumaat. Dah, kita kata mati dalam husnul khatimah. Kita pun nak mati dalam husnul khatimah. Kita minta dengan Allah. Dah, ya Allah, cemburunya aku tengok orang mati dalam keadaan semayang. Tak tahu perasan tak, 2 minggu lepas, seorang imam yang sedang semayang, tengah tika nak sujud, jatuh. Allahu Akbar. Tengah nak sujud, daripada rokok nak turun sujud, tersukul. Rupanya dia mati dalam keadaan semayang. Allahu Akbar. Cemburu kita. Dah. Nah, kita belum tahu lagi. Nampak? Kita nak, ya Allah, kalau boleh nak mati macam tu, ya Allah. Nampak? Tapi ada benda yang husnul khatimah yang paling besar, tuan-tuan. Antara husnul khatimah yang paling besar ni dia. Apa dia? Silaturahim. Dah, berkasih sayang dengan saudara kita. Walaupun dia bersikap kasar. Dah, walaupun dia ni kasar, jenis kasar. Dah, kita nasihat dia pun dia cakap kasar balik kat kita. Tak apa, entah. Mudah-mudahan apa? Kita kena yakin. Wa kafa billahi wal yawm wa kafa bil nasr. Dah, apa dia? Dah, cukuplah Allah menjadi pelindung kepada kita. Dah, kita beri nasihat, tak salah. Dah, madam kita apa dia? Nak mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang tak nak terima, tak apa. Dah, orang nak terima. Orang bukan, kita jangan paksa orang terima apa yang kita cakap dah. Macam saya cakap hari ni, ada orang tak terima. Sebab tu orang kata apa? Tak payah tazkirah lah. Mengganggu orang nak buat ibadah. Ada orang kata, dia tak payah tazkirah. Sebab apa? Mengganggu ibadah. Subhanallah, orang yang mari nak Jumaat ni, nak wirid, nak semayang sunat. Apa dah? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk menengung saja daripada pukul 12.30 tadi, nama tak nak masuk Zuhur, tuan-tuan, nak masuk Jumaat. Nah, kita ni berjalan merata ni. Allahu Akbar. Habis satu dunia orang. Dah kali lain bila dengar khutbah. Dah, sekurang-kurangnya kita dengar, kita duduk ni, dengar tazkiran, dengar hadis Nabi, dengar ayat Quran, subhanallah, dengar nasihat-nasihat. Ya Allahu Akbar. Mudah-mudahan waktu itu mana tahu Allah Taala buka hidayah dekat kita. Allahu Akbar. Waktu tu Allah Taala buka rahmat dekat kita. Subhanallah. Kan? Jangan kita kata macam tu. Sebab tu saya jawab senang je. Kalau hati mencintai ilmu Allah, di mana kebaikan dan sihat orang, itulah ilmu dia. Tapi kalau hati kita buta, kata Imam Ghazali, orang yang buta, nasihat itu dianggap sebagai racun kepada dia. Kata Imam Ghazali, nasihat yang dianggap racun itu kenapa? Kerana hati dia buta. Orang yang hati dia jelek, orang yang hati dia ni hati mukmin, dah sudah pasti dia akan suka bila orang dengar orang baca Quran, bila dengar orang menasihat tentang hadis Nabi, tentang nasihat agama kepada dia, sudah tentulah dia rasa itulah kebaikan untuk dia yang Allah berikan kepada mereka. Allahu Akbar. Sebab itulah kita ni kena terima. Dah, talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin. Dah, yang wajib untuk ilmu ni dan di mana? Semua orang mukmin, semua orang muslim wajib untuk ilmu. Sampai ke mana? Sampai ke liang lahat. Dah. Sebab tu kita kena ambil peluang dan ruang yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. InsyaAllah sedikit sebanyak. Walaupun saya bukan orang alim sangat. Dah. Jadi suka-kurangnya nasihat itu untuk saya dan juga tuan-tuan semua. Mudah-mudahan kita sama-sama membaiki ibadah kita pada bulan Ramadan ini. Sama-sama kita mencari peluang pada bulan Ramadan ini. Bangun pagi tuan-tuan awal, sebelum kita bersahur, ambillah peluang sembahyang sunat tahajud 2 rakaat. Rebutlah peluang tu, insya-Allah, tabarakallah, masya-Allah tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Dah rebut peluang mana? Peluang waktu saat sebelum sahur, ambillah sekurang-kurangnya 2 rakaat sembahyang sunat tahajud. Sahur, lepas tu rebutlah peluang sembahyang subuh, dan selepas sembahyang subuh ambillah masa sedikit untuk baca Quran. Kerana waktu itu hidupkan kita dengan Al-Quran dan amal benda-benda sunat dalam bulan Ramadan. Antara benda sunat yang selalu kita duk sebut apa dia? Makan kurma pada bulan Ramadan. Tapi carilah kurma hak elok. Janganlah cari kurma hak 2 tahun lepas. Kerah kong. Hak isu tayuk pun hak lama 2 tahun lepas. Stok lama. RM2.50 pergi beli. Dan nak tokak pun tak lekat. Gigi terkeluar.
Nampak tak? Carilah kurma ajwar. Walaupun kurma ajwar tu tuan-tuan, RM140 sekilo, tapi di sebaliknya ada barakah. Nampak tak? Kita duk kira RM120 sekilo. Nampak? Nah, padahal banyak lagi benda yang kita nak cari pahala, kita berkira. Jangan. Nak cari ganjaran dengan Allah, kita berkira. Nak cari pahala sunat, kita duk berkira. Dah. Nah, ambillah fadilat ni mudah-mudahan. Nah, bersahur, walaupun seteguk air. Nah, ambil perkara sunat ni, jadikan dia amalan. Mudah-mudahan jadikan kita ni orang mendapat redha Allah Subhanahu taala. Yang ketiga apa dia? Mandi sunat. Mandi sebelum subuh. Rebutlah peluang ni tuan-tuan. Kita nak sihat badan pergi jogging. Nampak? Jogging. Dah macam-macam kita boleh buat nak keluarkan peluh, nak sihat. Tapi benda yang paling besar tuan-tuan apa dia? Mandi sebelum subuh. Allahu akbar. Mandi sebelum subuh. Nabi ajar kat kita mandi macam mana. Daripada kaki naik ke atas, jangan perjeruh tak kepala terus. Sebab zaman lah tetap ramai orang kena stroke, mini stroke ni tuan. Banyak orang kena. Pasal apa? Dia mandi mengejut. Jangan dicorak daripada atas bagi panas keluar. Dah, itu dia ajar tuan. Sebab perekat macam tu Nabi ajar kepada kita. Ambil. Dah, yang keempat apa dia? Menjaga lidah dan anggota badan kita daripada perkara-perkara yang tidak berfaedah. Menjaga lidah kita daripada duk mengupak korang, duk kata korang, jangan guna tangan kita. Dan ni zaman moden dia tak mengupak dengan lidah, tapi dia mengupak dengan tangan. Dia set atas aja, dia hantar forward. Kan? Hantar dalam Facebook, satu dunia orang boleh baca. Nampak? Datang dalam WhatsApp, datang habis. Bayangkan 300 orang dalam WhatsApp kita, 300 orang satu saat. Astagfirullah, masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah lindungkan kita. Dah, ambil apa dia? Di antaranya. Dan yang ke-6 iaitu memudahkan makan minum kepada orang berpuasa. Ni tuan-tuan. Ni benda-benda surat ni, benda-benda yang besar. Kan? Pada amal yang besar tuan-tuan. Apa dia? Memudahkan urusan orang berbuka puasa. Kan? Ada, saya ingat di taman saya dulu. Saya ingat tahun lepas tak ada, tahun ni tak tahulah. 2 tahun lepas dah. Dia bubuh kurma walaupun 3 biji kan. Dia bola plastik tu, dia stapler, dia suruh budak-budak pergi bagi. Dia tak bawa rumah. Kan? Setiap hari sampai ke rumah. Allahu akbar. Hebat tuan. Pakat berebut nak cari pahala. Macam mak kita dulu kan, bubuh dan siang pergi hantar jiran tu, pergi hantar walaupun jauh. Pasal apa? Pasal nak cari pahala, pergi hantar ke orang. Dah, jangan pergi hantar makuk yang besar, bubuh sikit, arak-arak datang banyak. Jangan ada buat macam tu. Kita hantar dengan ikhlas. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa untuk mereka. Dan yang ke-8 apa dia? Sibuk dengan ilmu dan membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Sibuk dengan majlis ilmu. Zaman lah tetap duduk rumah, buka TV Hijrah ada, TV 9 ada. Tanyalah ustaz, ada. Semua ada dalam ni. Dah. InsyaAllah ambil peluang. Jangan duduk tidur. Ni lepas main subuh, tok kepala, lena. Dah. Silat-silat lena, tubuh pun tak semayang. Kan? Pukul 9.30, Allah mahdini fiman hadai. Cerah. Nampak? Jadi kita rebutlah peluang ni. Apa dia? Entan. Sudah semayang, jangan duduk tidur. Jangan duduk ajak entan. Mudah-mudahan kita ambillah peluang ni insya-Allah. Dan akhir sekali, saya mewakili jawatan kuasa Tuan Imam sebagai pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa mengucapkan ahlan syahrul Ramadan wa barakatuh ilallah. Mudah-mudahan kita sama-sama menyambut Ramadan ini mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama kita mengimarahkan surau-surau di dalam qaryah kita, masjid-masjid. Insya-Allah kita boleh sembahyang. Alhamdulillah kita tahun ni kita boleh sembahyang tarawih macam biasa, dan insya-Allah kita isikan dengan tazkirah sedikit sebanyak, memberi nasihat kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan membimbing diri kita dan semua yang hadir, mudah-mudahan mendapat mardatillah, keridaan Allah SWT. Dan akhir sekali, lepas sembahyang nanti ada 2 program. Pertama sekali kita solat jenazah. Selepas sembahyang nanti akan diimamkan oleh Tuan Imam kita, Ustaz Najib. Dan yang kedua, penyampaian fidyah kepada senarai nama yang telah kita bagi. InsyaAllah mereka-mereka yang ada nama yang dah pun dimaklumkan akan tunggulah selepas sembahyang nanti, lepas solat jenazah. Dan yang ketiga, pada 11 hari bulan ni, iaitu hari Ahad malam Isnin, mesyuarat agung Masjid Bandar Permata, Mesyuarat Agung Korea
Masjid Bandar Permata dan di bawah Masjid Nurul Saadah. Nah dia Taqoriyah kita lah. Jadi mesyuarat agung ni dibuat di Hotel Sri Malaysia. Satu taman dia hantar wakil 5 orang saja, jawatan kuasa. Pengurusi, timbalan, siusaha bendahari dan seorang jawatan kuasa. Jadi 5 orang. Dia kena hantar nama kepada siusaha Korea untuk kita masukkan dalam senarai. InsyaAllah. Jadi mesyuarat ni mesyuarat yang pertama. Mesyuarat yang pertama. Tak ada pemilihan apa. Mesyuarat yang pertama saja. InsyaAllah mudah-mudahan 5 orang wakil, 1 suara kita jemput untuk menghadiri mesyuarat agung di Sri Malaysia. InsyaAllah yang itu saja. Mudah-mudahan yang baik daripada Allah SWT. Ya lemah dan kurang kelemahan saya sendiri. Saya minta maaf banyak-banyak. Terkasar bahasa, tersilap kata. Doalah. Mudah-mudahan sama-sama kita mendapat mardatillah, keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sekali lagi kita hadiahkan Fatihah ini untuk junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri baginda, para sahabat baginda, para salafus saleh, guru-guru mursyid kita, para pejuang-pejuang Islam, khususnya untuk ibu dan ayah kita, muslimin dan muslimat, semua dan mati juga yang masih hidup, dan khususnya kepada Allahyarham saudara Mama Azan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.